Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru, anggota kumpulan sokongan, para ibu bapa serta murid-murid SMK Tun Syed Nasir Ismail yang cikgu sayangi sekalian. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini pihak sekolah akan memberikan taklimat berkaitan SOP atau garis panduan proses pengoperasian sekolah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Seperti yang kita semua maklum, pada 24 hari bulan 9 2021 yang lepas, negeri Johor telah beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara dan di sekolah kita, SMK Tun Syed Nasir Ismail, kelas-kelas di bawah Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI telah mula beroperasi secara bersemuka sepenuhnya mulai 10 bulan 10 2021. Alhamdulillah, setakat ini semuanya berjalan dengan lancar. Seterusnya, mulai 8 bulan 10 2021 yang lepas, negeri Johor telah beralih ke fasa ketiga yang memberi makna kelas-kelas aliran perdana akan dibuka secara berperingkat. Untuk makluman tuan-puan, dalam fasa ketiga ini, murid-murid tingkatan 5 akan kembali semula ke sekolah secara bersemuka mulai 24 bulan 10 2021 mengikut giliran. Selepas ini, rakan-rakan penolong kanan di sekolah ini akan menerangkan dengan lebih terperinci SOP pengoperasian sekolah mengikut bidang masing-masing, selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Bagi murid-murid yang tidak terlibat dalam sesi pembelajaran bersemuka, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, akan terus dilaksanakan seperti biasa sehingga proses perubahan ke fasa berikutnya, seperti slide-slide pembentangan yang telah diedarkan dalam grup PIBK kelas sekolah sebelum ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini juga saya mengharapkan ibu bapa dapat memberi sokongan kepada anak-anak dalam mendepani cabaran pembelajaran norma baru ketika ini. Keprihatinan ibu bapa dalam memastikan agar anak-anak tidak tercicir, terutama ketika mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, amatlah dihargai. Mengikut dapatan pihak sekolah, masih ramai murid-murid di sekolah ini yang gagal untuk mengikuti kelas PDPR seperti yang telah ditetapkan. Guru-guru di sekolah ini telah bertungkus lumus menyediakan pelbagai cara pengajaran dan pelbagai pendekatan untuk menarik minat murid-murid mengikuti proses PDPR yang telah dirancang. Amatlah menyedihkan jika usaha para guru ini seolah-olah tidak dihargai oleh sebahagian murid-murid di sekolah ini. Saya sebagai pengetua di sekolah ini merayu tuan-puan untuk sama-sama memastikan anak tuan-puan tidak tercicir dalam arus pembelajaran di era pandemik ini. Kami faham situasi dan tanggungan yang dihadapi oleh ibu bapa kerana berdasarkan data, lebih 75% ibu bapa murid-murid di sekolah ini terdiri daripada kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Oleh itu, pihak sekolah juga ada mengedarkan modul-modul tambahan untuk digunakan oleh murid-murid ketika di rumah. Tolong pastikan anak tuan-puan mengambil dan menyerahkan kembali ke sekolah modul-modul ini berdasarkan tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Kembali kepada proses pengoperasian sekolah, diharap tuan-puan serta anak-anak didik di sekolah ini dapat memahami dengan teliti SOP atau garis panduan yang akan diterangkan sebentar lagi. Sebarang masalah, tuan-puan boleh hubungi kami di talian sekolah 07 333 4329 atau tuan-puan boleh menyatakan persoalan tuan-puan dalam grup PIBK kelas masing-masing.
Terima kasih atas keprihatinan semua pihak. Semoga kerjasama erat antara pihak sekolah dan para ibu bapa dapat diteruskan demi kecemerlangan murid-murid di sekolah ini. Salam SMKT SNI hebat, proud to be us. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran untuk pengoperasian pembukaan sekolah secara berperingkat. Sedia maklum, negeri Johor berada di Pasar 3 dan anak-anak akan kembali ke sekolah bermula pada 24 Oktober 2021. Secara pengenalannya, sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut Pasal Pelan Pemulihan Negara PPN mulai 3 Oktober. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Ini adalah kata-kata hikmah daripada Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Seterusnya, pengoperasian hadiran murid secara penggiliran. Untuk makluman, anak-anak murid TNI, peratus ke sekolah hanya 50% sahaja dalam sesebuah kelas. Ini bermakna murid-murid yang akan hadir ke sekolah merupakan murid-murid yang terlibat dalam kelas peperiksaan awam, iaitu calon-calon SPM tahun 2021. Dalam kes ini, murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan yang akan hadir ke sekolah, iaitu PDP, dan murid yang akan berada di rumah, iaitu PDPR sendiri. Sebagai contoh, kelas 5 UM. Jadi kelas 5 UM mempunyai 20 orang murid. Jadi daripada 20 orang murid ini, 10 murid akan berada di kumpulan 1 dan 10 lagi murid berada di kumpulan yang kedua. Jadi murid yang berada di kumpulan 1 ini, untuk minggu 1 akan berada di sekolah, sementara untuk kumpulan 2 murid akan belajar sendiri di rumah. Dan seterusnya nanti pada minggu kedua, kumpulan 1 akan PDPR secara individu di rumah, sementara kumpulan 2 akan kembali ke sekolah untuk meneruskan sesi pembelajaran bersama dengan guru-guru. Untuk minggu ketiga, keempat dan kelima, penggiliran akan terus berlaku. Jadi maknanya nanti kalau minggu ketiga, pelajar untuk kumpulan 1 akan berada di sekolah, kemudian kumpulan B, kumpulan kedua akan berada di rumah sehinggalah habis sepanjang bulan tersebut. Kemudian untuk makluman anak-anak murid juga, pemilihan setiap kumpulan murid ni kita ada beberapa kategori, iaitu kita akan mengikut jantina dan juga elektif mata pelajaran atau mana-mana yang bersesuaian berdasarkan kepada keadaan semasa. Dan untuk makluman juga nanti, anak-anak, guru kelas anda akan menyediakan jadual, senarai nama untuk kumpulan 1 dan juga senarai nama untuk kumpulan 2. Guru kelas anda akan sharekan, akan kongsikan jadual ini dalam grup kelas masing-masing dan juga dalam grup PIBK kelas masing-masing. Jadi tugas murid, tugas anak-anak, saya harap murid-murid akan dapat hadir ke sekolah mengikut minggu yang ditetapkan. Jangan salah datang, ikut masa yang telah ditetapkan, dan yang patut berada di rumah sila berada di rumah. Kemudian anak-anak, jadual waktu.
Jadual waktu yang akan kita gunakan sepanjang sesi penggiliran ini adalah jadual waktu yang telah sedia ada sekarang, ya. Jadi iaitu jadual waktu jilid 5 2021. Okey, seterusnya waktu hadir dan balik sekolah, ya. Untuk makluman, kehadiran anak-anak mesti seperti yang telah ditetapkan, ya. Pukul 7, 10 pagi setiap hari, dan waktu balik, waktu balik ke sini kita akan waktu balik secara berperingkat-peringkat, ya. Ada akan balik pukul 1.10 tengah hari, dan ada yang akan balik pukul 1.45 tengah hari, mengikut waktu yang telah ditetapkan di dalam jadual waktu. Okey, kemudian, untuk kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran untuk anak-anak yang akan hadir ke sekolah, ya. Jadi anda akan bersama dengan guru-guru di dalam kelas, ya. Jadi jadual yang akan digunakan adalah jadual yang telah ada sekarang. Jadi rujuk balik jadual tersebut, gunakan jadual tersebut, dan kalau ada sebarang kemusykilan, atau permasalahan, sila rujuk dengan guru kelas anda. Okey, masih lagi berkenaan dengan kaedah pembelajaran untuk mereka yang berada di rumah, iaitu PDPR sendiri. Murid yang berada di rumah akan belajar secara sendiri. Jadi bila kamu berada di rumah, guru subjek akan menyediakan bahan atau tugasan untuk anda siapkan, dan pembelajaran berlaku secara kendiri. Okey, jadi saya harapkan daripada taklimat tadi anak-anak jelas dan faham, ya. Jadi sebarang kemusykilan sila rujuk dengan guru kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sufaidah binti Ramlan, merupakan guru kanan Hal Ehwal Murid SMK Tun Syed Nasir Ismail. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah secara berperingkat yang berkaitan dengan Hal Ehwal Murid. Okay, untuk kali ini pembukaan sekolah akan bermula pada 24 Oktober 2021. Di mana sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bermula 3 Oktober 2021, dan murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Okay. Khusus pada Hal Ehwal Murid, saya menyatakan yang pertama ialah berkaitan dengan pemakaian murid-murid ke sekolah. Yang pertama, murid-murid hendaklah berpakaian uniform sekolah, dan yang kedua, bagi mata pelajaran PJPK, murid-murid dibenarkan untuk memakai pakaian sukan, t-shirt sekolah dan juga berseluar sukan. Kalau di TSNI ni dipanggil t-shirt WOW ataupun t-shirt KRMJ ataupun baju sukan. Dan murid dibenarkan untuk memakai dari rumah. Waktu rehat murid di sekolah hanya sekali saja, iaitu pada pukul 10.25 pagi sehingga 10.45 pagi. Okay. Makanan akan disediakan secara pra-pesanan, bermaksud murid akan membuat pesanan sehari sebelum hari persekolahan. Murid akan makan di dalam kelas dengan pemantauan guru. Dan yang satu lagi, murid juga digalakkan untuk membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Ini bagi menjamin keselamatan makanan murid. Keselamatan murid dan kesihatan serta kebersihan murid pula. Murid-murid hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sentiasa memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan. Begitu juga dengan pemakaian pelindung muka juga digalakkan.
Dan murid-murid hendaklah sentiasa memastikan menjaga penjarakan fizikal 1 meter di setiap masa di sekolah. Okay. Pastikan murid-murid akan mencuci tangan, kerap mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan pensentasi tangan. Okay. Kehadiran murid. Murid yang sihat mestilah hadir ke sekolah, dan jika murid tidak sihat, mereka tidak dibenarkan ke sekolah. Jika ada murid yang memilih untuk tidak ke sekolah, ibu bapa mestilah memastikan anaknya berada di rumah, dan juga ibu bapa mesti menyediakan penyataan secara rasmi kepada guru kelas. Jadi sekiranya murid tidak hadir ke sekolah, ia tidak dikira sebagai satu kesalahan, namun mesti disokong oleh penyataan rasmi oleh ibu bapa ke pihak sekolah. Ujian COVID. Ujian COVID secara kendiri, ujian COVID-19 kendiri akan dilakukan sekiranya murid bergejala sewaktu berada di sekolah. Yang terakhir ialah berkaitan penyuraian balik. Penyuraian balik di sekolah akan dilakukan secara berperingkat, di mana murid-murid akan dilepaskan secara berperingkat berdasarkan kepada tag berwarna yang berbeza bagi murid-murid mengikut kepada jenis pengangkutan balik dan hadir murid ke sekolah. Sekian, terima kasih.